Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang kita nak bincang pada hari ini, topik yang kita nak bincang pada hari ini adalah topik yang sangat sensitif untuk kita pada hari ini, yang mana isu yang kita nak bincang pada hari ini baru sahaja viral 2-3 minggu yang lepas. Viral bising satu Malaysia bila mana isu ini berlaku, iaitu isu bunuh diri. Tak kisahlah isu bunuh diri ataupun isu dibunuh, ini satu situasi ataupun kejadian yang kita tak boleh nak maafkan dan tak boleh nak pandang sebelah mata. Kerana bunuh diri ini adalah kita memisahkan di antara ruh dengan jasad. Siapa? Diri kita sendiri. Seseorang, mana si A ni, dia memisahkan di antara ruh dengan jasad atas perbuatan dia sendiri. Adapun yang membunuh orang, dia yang mencabut, dia yang memisahkan, yang menyebab. Ya betul, asbab yang asal adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia yang pergi menyebabkan dia terpisah di antara ruh dengan jasad. Jadi bila mana kita nak bincang isu bunuh diri ni, the first benda nombor satu yang kita kena faham adalah bunuh diri ni bukan satu isu yang berlaku dekat negara kita sahaja. Itu poin yang kita kena faham. Isu bunuh diri ini bukan sahaja berlaku dekat negara kita, malah viral bising dekat seluruh negara. Tambah-tambah negara jiran, tambah-tambah negara Jepun dan sebagainya. Sampaikan kan, dekat negara Jepun dia ada satu hutan, yang mana hutan tu tempat orang bunuh diri. Masuk je hutan tu akan nampak mayat-mayat bergantungan, body tubuh badan manusia yang tidak ada orang peduli benda macam tu. Menjadi satu kebiasaan, menjadi satu adat kepada mereka. Ada masalah, pergi ke hutan tu. Jadi apa penyebab sebenarnya mereka ni mengambil keputusan untuk bunuh diri? Mungkin disebabkan, yes, the point is adalah masalah yang mana mereka tak boleh nak mengatasi, mereka tak boleh nak tanggung bebanan masalah mereka. Mungkin masalah mereka ni adalah disebabkan kesempitan wang, tak cukup duit. Ada di antara mereka disebabkan hutang, ada di antara mereka bunuh diri disebabkan masalah dengan keluarga, tempat kerja, hinaan orang, cacian orang dan sebagainya, yang menyebabkan mereka ni tak boleh nak tanggung seorang diri, yang menyebabkan mereka tekanan dalam diri mereka. Itu yang menyebabkan mereka ambil satu keputusan yang paling besar dalam hidup mereka, bunuh diri. Jadi kita back to basic, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah pun bagi tahu dalam Quran, wala tulku bi aidikum, janganlah ada di antara kalian, janganlah ada di antara kalian yang mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Yang mana dalam surah Al-Baqarah Allah kata, jangan sesekali kita campakkan, kita pergi. Kalaulah depan sana ada si pembunuh, jangan kita lalui jalan itu. Kalaulah di sana ada tempat yang berbahaya, jangan kita pergi ke sana. Allah telah pun beri amaran kepada kita. Kenapa? Sebab menjaga nyawa ni di antara satu benda yang sangat penting dalam Islam. Menjaga nyawa, menjaga agama, negara. Nyawa ni sangat penting. Nyawa ni sangat penting. Kenapa? Sebab bila mana kita jaga nyawa kita dengan baik, insya-Allah kita akan dapat jaga Islam dengan baik. Sebab itulah bunuh diri ni satu perbuatan dosa besar. Kenapa? Sebab dia mencampakkan khusus diri dia ke dalam kebinasaan. Yang mana kata Nabi SAW dalam satu hadis, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh diri dia dengan cara itu, maka pada hari akhirat nanti, kata Nabi, maka dia akan diseksa dengan cara itu juga. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dia apa? Kalaulah dia bunuh diri dengan terjun daripada bangunan, maka di akhirat nanti, kata Nabi, dia akan diseksa dengan diterjunkan ke dalam atas bangunan. Kalaulah dekat dunia dia bunuh diri dengan ditikam diri dia, maka dekat akhirat nanti, kata Nabi, dia akan diseksa dengan ditikam juga. Itu di antara siksaan kepada mereka yang bunuh diri. Sebab itulah ada satu hadis Nabi yang lain juga, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka di neraka nanti dia akan melakukan dengan besi juga siksaan dia. Barang siapa yang menusuk-nusuk perutnya, maka selama itulah dia akan disusuk. Dan barang siapa yang minum racun untuk bunuh diri, di akhirat nanti dia akan diseksa dengan minum racun itu juga. Sampai bila? Sampailah selama-lamanya.
Dan barang siapa yang bunuh diri dengan jatuhkan daripada tempat yang tinggi, kata Nabi, maka dekat akhirat nanti itulah yang akan diseksa oleh beliau. Ini satu benda yang sangat berat. Sampaikan Nabi telah pun bagi amaran, Nabi telah pun beritahu kepada kita apa siksaan kepada mereka yang bunuh diri. Jadi saya boleh katakan isu bunuh diri ini banyak kali diperkatakan, banyak kali dibincangkan, banyak kali disuarakan. Hatta di negara-negara lain pun begitu juga. Kerana mereka pun mengalami masalah yang sama. Tambahan pula, isu bunuh diri ini ataupun orang yang dia ada kehendak untuk bunuh diri ini kebanyakan dalam kalangan, maaf saya sebut, dalam kalangan remaja. Dan nombor dua adalah dalam kalangan anak muda yang baru sahaja dapat pekerjaan. Tekanan dalam diri mereka yang menyebabkan mereka ambil satu keputusan untuk bunuh diri. Itulah isu yang viral baru-baru ni, yang mana viral seorang anak muda bunuh diri. Mungkin disebabkan terlalu viralnya dia bunuh diri, disebabkan dia baru sahaja 1 ke 2 minggu masuk kerja. Dan tambahan pula kenapa dia boleh sangat viral, disebabkan dia adalah pekerja kesihatan ataupun pengamal kesihatan, seorang doktor, yang menyebabkan isu ataupun dia membunuh diri ini viral satu negara. Menteri Kesihatan kita pun bersuara, mengambil tindakan, mencari solusi kenapa dia boleh bunuh diri. Kita tak boleh nak nafikan, semua alam pekerjaan ada cabaran dia. Tambah-tambahan pula kalau dia baru saja nak mula bekerja, lagi banyak cabaran dia. Tak kisahlah dia ni seorang nak kerja sebagai seorang peguam, nak kerja sebagai kontraktor, arkitek dan sebagainya, ada cabaran dia. Yang kita nak bincang pada hari ini adalah sebagai seorang doktor, ada cabaran yang tersendiri. Kita makruf, kita tahu yang mana ramai di antara mereka-mereka yang bergelar seorang doktor mengalami tekanan fizikal dan mental. Kenapa? Sebab overload kerja yang terlampau banyak, yang mana mereka kena bangkit awal untuk pergi kerja dan balik lambat disebabkan untuk habiskan kerja mereka. Dan ditambahkan lagi, doktor tak ramai tapi pesakit bertambah, yang menyebabkan doktor tak cukup tangan, bebanan kepada mereka. Kita tengok bebanan dari sudut kerja lagi, bebanan dari sudut masa. Sebab itulah saya baca ada satu status ni, kalau nakkan masa yang cukup, jangan jadi seorang doktor. Kalau nakkan kehidupan yang tenang, jangan jadi seorang doktor. Sampai ke tahap itu mereka update status. Wallahu alam kenapa, kena tanya dia lah. Jadi ala kulli hal, bila mana kita nak bincang isu bunuh diri ni sangat sensitif, dan kita tak boleh nak tuduh orang itu bunuh diri sebab kita tak nampak di hadapan mata kita. Kalau kita nampak dia sengaja lompat, maka kita boleh katakan dia bunuh diri. Kalau kita nampak dia sengaja toris tangan dia, maka kita boleh katakan dia bunuh diri. Tapi kita tak nampak macam mana situasi yang sebenar. Adakah dia ditolak ke, terjatuh ke, tergelincir ke, ada orang baling batu ke, wallahu a'lam. Kita kena sangka baik dulu mula-mula. Maka isu ni kita minta kepada Allah supaya Allah tak detikkan kepada diri kita, walaupun kita ada masalah, Allah tak detikkan untuk kita bunuh diri. Jadi isu ni kita fahamlah kenapa dia boleh berlaku kepada seseorang, disebabkan masalah yang mana mereka tak mampu nak tanggung masalah yang terlalu berat bagi mereka. Ingat satu benda, bila mana Allah datangkan satu masalah kepada kita, percayalah Allah nak kita kembali kepada dia. Bila mana Allah berikan satu masalah kepada kita, percayalah Allah percaya yang kita mampu untuk tanggung masalah itu. Bila mana Allah berikan satu masalah kepada kita, percayalah Allah percaya yang kita mampu untuk selesaikan masalah itu. Sebab itulah Allah datangkan masalah kepada kita mengikut kemampuan kita. Allah tak akan bagi masalah kepada seseorang kalau itu bukan kemampuan dia. Allah tahu kemampuan kita tahap mana, Allah mampu, Allah tahu sampai mana kemampuan kita. Sebab itulah Allah berikan masalah itu kepada kita, bukan kepada orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang mengalami masalah, cuba kita tanya, kenapa Allah tak datangkan kepada aku? Sebab apa? Sebab kita tak mampu untuk tanggung masalah yang dia tanggung. Yang pertama sekali, bila mana Allah datangkan masalah kepada kita, itu yang kita kena tahu. Yang mana kita kena ingat dalam diri kita, masalah ini datang kerana Allah nak uji kita, Allah nak kita selesaikan masalah itu. Allah tahu kita mampu. Dan nombor 4 adalah Allah nak angkat darjat kita.
Nombor satu. Nombor dua, bila mana masalah itu datang kepada diri kita, cuba kita lihat dekat mana cara untuk kita selesaikan masalah. Duduk sekejap, tenangkan diri, fikir sejenak macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Kerana apa? Kerana setiap ada masalah pasti ada jalan penyelesaian dia. Mustahil ada masalah tak ada jalan penyelesaian dia. Kita tengok bagaimana orang yang terdahulu. Jangan jauhlah pergi. Kita tengok bagaimana Nabi SAW. Macam mana Nabi nak selesaikan masalah. Apa masalah Nabi? Nabi mengalami kesukaran untuk kembangkan Islam. Nabi seorang diri saja dekat kota Mekah untuk sebarkan Islam. Nabi seorang diri je di atas muka bumi untuk sebarkan Islam. Nabi berfikir macam mana nak kembangkan Islam. Tengok pada hari ini, Nabi mampu untuk selesai masalah beliau. Itulah yang kita kena contohi daripada Nabi SAW. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini dapat membantu anda juga yang dekat luar sana. Kita semua, setiap manusia akan ada masalah. Moga-moga masalah yang datang kepada kita, kita cuba solve dengan baik, cuba selesai dengan baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.